آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baca surah matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu hujjatul islami Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi bi Misr rahimahullah. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal Jadi matan ni, matan akidah Tahawiyah, dia bermula dengan perkataan dia mula dengan perkataan mana tadi? Hapus. Ni matan dia. Hadza dzikru bayani aqidah. Itu dia punya permulaan dia. Maknanya dalam matan ni yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka itu bukan daripada musannif. Daripada musannif, permulaan matan dia seperti mana yang tertera dalam kitab. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Di dalam matan yang kamu pegang itu, dia tidak ada kan perkataan qala al-'allamatu hujjatul Islam. Ada? Yang tu ada. Yang itu sudah tentulah bukan perkataan musannif, perkataan daripada anak murid beliau ataupun ulama yang datang selepas itu. Qala al-'allamatu hujjatul Islami Abu Ja'farin al-Warraq al-Tahawi. Sebelum kita masuk kepada matan sebenar, ada satu perkara yang Syekh Said Fodah menarik perhatian kita semua, iaitu lakab-lakab ataupun gelaran-gelaran yang diberikan kepada ulama-ulama silam. Contohnya Hujjatul Islam merujuk kepada Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam dalam bab ilmu kalam ini, bila disebut Al-Imam, maka yang dimaksudkan adalah Imam Razi. Imam Razi ini dalam ilmu kalam kedudukannya macam Imam Nawawi dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Maknanya begitu besar kedudukan beliau sebagai rujukan. Al-Imam Ar-Razi. Ya, Al-Imam Ar-Razi. Kemudian bila disebut perkataan Al-Ustaz, maka maksudnya adalah Abu Ishaq Al-Isfirayini. Bila disebut Al-Syaikh, maka yang dimaksudkan adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Bila disebut Lisanul Mutakallimin, maka dia merujuk kepada Al-Imam Al-Baqillani. Ini kan a'imah dalam ilmu kalam. Satu, tujuan kita sebut lakab-lakab ini supaya kita mengetahui
short form, bukan short form lah, ringkasan laqab. Sebab sebahagian ulama hanya menyebut al-imam. Siapa yang dimaksudkan al-imam? Oh, Imam Razi kalau dalam bab ilmu usulul fiqh, kalau bab dalam ilmu kalam. Bila sebut al-ustaz al-Isfiraini, bila sebut al-Syekh Abul Hasan al-Asy'ari, bila sebut Hujjatul Islam, diitla'kan, maka yang dimaksudkan adalah al-Imam Al-Ghazali. Apa yang Syekh ingin tarik perhatian kita, sebahagian orang merasa remeh dan merasa memandang dengan sinis lakab-lakab ini. Mereka mendakwa lakab-lakab ini diberikan secara keterlaluan. Contohnya, beliau ini hujah kepada agama Islam. Apa maksud hujah kepada agama Islam? Kewujudan dia menjadi dalil bahawasanya Islam itu betul. Itu maksud hujjatul Islam. Dia itu menjadi dalil Islam itu betul. Dengan pengarangan dia, dengan ilmu dia, maka diitlakkan kepada Al-Imam Ghazali, juga tokoh dalam ilmu kalam. Maka sebahagian orang yang tidak tahu menilai ulama memandang sinis gelaran-gelaran ini dan mengatakan ia seperti gelaran yang diberikan secara keterlaluan. Sebenarnya bukanlah seperti yang disangka dan didakwa. Setiap gelaran itu diberikan memang adalah gelaran yang mutabik, yang sesuai, yang selayaknya lah diberikan kepada ulama-ulama tersebut. Sebab apa? Gelaran-gelaran ini adalah merupakan satu bentuk pengiktirafan ataupun disebut sebagai syahadah ataupun tazkiyah, pengiktirafan. Ulama dahulu adalah ulama yang lebih warak berbanding kita semua pada hari ini. Justru kalau mereka memberi gelaran kepada seseorang dengan suatu gelaran disertai dengan sifat warak yang sedia ada dalam diri mereka, maka gelaran tersebut tidaklah dikeluarkan secara tidak menepati kriteria, bahkan begitulah yang sebenarnya seperti yang diitlakkan kepada ulama tersebut. Di antara ulama yang diberi gelaran besar adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi, dan beliau ini telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fiqh. Dalam bidang hadis dan dalam bidang fiqh. Seperti mana yang kita telah sebut sebelum ini, beliau hidup dalam zaman telah terasasnya dan terbinanya mazhab Al-Imam Abil Hasan Asy'ari, kerana beliau wafat pada tahun 333, lebih kurang dengan masa wafatnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi. Ahmad bin Muhammad bin Salamah, Salamah ada alif, bin Salamah tak ada alif, Al-Azdi At-Tahawi. Merupakan seorang imam dan hafiz bagi hadis dan satu orang faqih yang menjadi rujukan dan pimpinan dalam mazhab Hanafi di Mesir. Beliau ini di Mesir, faham? Pada zamannya.
Al-Imam At-Tahawi lahir di satu kampung yang bernama Toha. Faham? Itulah wajah ataupun asal usul nisbah beliau Tahawi. Di kampung itu nama Taha. Banyak ulama Mesir kan yang terkenal. Itu semua nisbah kepada tempat kampung mereka. Contoh Imam Suyuti, dia daripada tempat yang nama Asyut, kan? Asyut, jadi Suyuti. Sedangkan nama beliau apa? Abdul Rahman. Yang terletak di bahagian Sa'id di Mesir. Beliau ini pada peringkat permulaannya mempelajari fiqh atas mazhab Syafi'i dengan bergurukan pakcik sebelah ibunya, iaitu Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani. Maka bila kita mendengar perkara ini, ikatan kita dengan Al-Imam Tahawi ni jadi lebih rapat. Sebab apa? Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani adalah merupakan anak murid langsung Al-Imam Syafi'i. Faham? Bahkan beliau ini perawi besar mazhab Syafi'i. Yang catatan beliau tentang mazhab Syafi'i menjadi sebab berterusannya legasi mazhab Imam Syafi'i, iaitu Al-Imam Muzani menulis kitab yang kemudiannya dipegang oleh A'immah Syafi'iyah yang dikenali dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Mukhtasar Al-Muzani adalah sebuah kitab yang kalau di kalangan mutaqaddimin mazhab Syafi'i, itulah kitab yang dipegang, dihafal, disyarah. Misalnya Al-Imam Al-Mawardi telah syarah Mukhtasar Muzani yang asalnya sejilid sahaja, kalau matanya mencecah sampai belas jilid. Nihayatul Matlab Imamul Haramain syarah kepada Mukhtasar Muzani, cetakan Darul Minhaj 20 jilid. Faham? Jadi Al-Imam Tahawi ini adalah anak saudara kepada Al-Imam Al-Muzani. Jadi daripada Al-Imam Muzani lah beliau telah mendengar hadis daripada Sunan Imam Syafi'i. Beliau belajar ilmu hadis, beliau belajar ilmu rijal. Kemudian peristiwa yang masyhur, beliau ini kemudian telah berpindah daripada mazhab Syafi'i, dia jadi mazhab Hanafi. Menjadi tokoh dalam mazhab Hanafi bahkan. Ada sejarahnya dengan pakciknya. Jadi beliau itu pada satu hari ketika dalam pelajaran mirath oleh Al-Imam Muzani, beliau telah buat suatu benda yang leka. Lalu Al-Imam Muzani telah marah dia, telah meleteri dia bersungguh-sungguh. Lalu Imam Tahawi dia merajuk, dia meninggalkan halqah pakcik dia. Pakcik dia. Dia tak apa, pakcik kan anak saudara kan. Walaupun kalau tinggal majlis ni, sebab marah kat ustaz ni kira besar lah dia punya kesalahan dia. Tapi ini kira bergaduh keluarga lah, anak saudara dengan pakcik. Faham? Lalu dia telah meninggalkan majlis tersebut dan beliau telah mengambil keputusan untuk belajar fiqh mazhab Hanafi. Bermulazamah dengan masyayikh mazhab Hanafi. Begitu sekali beliau mendaki satu tangga demi satu anak tangga, sehingga beliau sampai ke puncak dan menjadi rujukan dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Antara kitab terpenting beliau adalah yang ada di hadapan kita, kitab Aqidah Tahawiyah. Jadi kitab ini nama kitab ni apa? Nama kitab Aqidah Tahawiyah ni adalah Bayan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
Bukan. Nama dia adalah Bayan As-Sunnah wal Jamaah. Ini nama kita ni. Bayan As-Sunnah wal Jamaah ataupun Bayan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pelbagai riwayat lah tentang nama buku ni. Tapi kalau kita sebut nama kita ni mungkin orang tak kenal. Orang lebih kenal dengan nama Aqidah Tahawiyah bas. Tapi nama sebenar kitab ni adalah Bayan As-Sunnah wal Jamaah ataupun Bayan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan satu lagi kitab beliau yang masyhur di kalangan orang yang bermazhab Hanafi adalah Mushkilul Athar. Mushkilul Hadith wal Athar. Kita ini kalau di belahan India, di Indo-Pak, adalah kitab wajib dipelajari, kitab hadis. Mushkilul Athar orang panggil, Mushkilul Hadith wal Athar. Dalam muqarrar kita tak ada sebab kita itu adalah memberi faedah untuk mereka yang bermazhab Hanafi segi dalil dan seumpamanya. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ada membuat syarahan tapi tidak sempurna bagi kitab ini. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi buat syarahan kepada Mushkilul Hadis wal Athar dengan kitab yang berjudul Amani Al-Ahbar. Faham? Amani Al-Ahbar. Dan mukaddimah bagi kitab itu telah diambil dan dijadikan mukaddimah bagi kitab Muntakhab Al-Hadis yang kita baca tu. Mukaddimah bahasa Arab oleh Maulana Yusuf itu sebenarnya dipetik daripada mukaddimah Amani Al-Ahbar. Semasa Al-Imam Muzani ni marah kepada anak saudara dia, sampai keluar daripada perkataan beliau, la yaji minka syai'un. La yaji'u minka syai'un. Kamu ni apa pun tak boleh. Kamu ni, daripada kamu ni apa manfaat pun tak ada. Kalau bahasa Melayu dia lah. Mana dia tak terasa dengan pakcik dia, kan? La yaji'u minka syai'un. Namun setelah beliau berada di puncak dan menjadi rujukan, beliau telah menziarahi kubur pakciknya, berdoa di sisi kubur, memohon istighfar, memohon rahmat. Dan beliau kata, dia kata depan kubur, dia kata, qad qulta la yaji'u minka syai', falau nazarta ila kitab ikhtilafil ulama la qulta kalaman akhara. Apa dia lafaz dia? Qad qulta la yaji'u minka syai', falau nazarta ila kitabi ikhtilafil ulama la qulta kalaman akhara. Sesungguhnya kamu telah berkata, maksudnya kepadaku, la yaji'u minka syai', falau nazarta, maksud dia kata kat kubur pakcik dia, kalaulah kamu tengok kitab Ikhtilafil Ulama. Ikhtilafil Ulama adalah salah satu lagi kitab beliau. Kalau kamu tengok kitab aku yang berjudul Ikhtilaful Ulama, la qulta, pasti kamu akan cakap kataan lain. Maksudnya ubahlah, kamu akan ubah balik kata la yajid minka syai' kepada kamulah orang gitu beginilah. Jadi kita kena baca kisah ni sebagai antara dipanggil pertelingkahan antara keluarga, bukan murid dengan guru. Sebab kalau murid dengan guru dia besar lah, dah lah tinggalkan halakah ustaz dia meninggal pergi kubur pula, kan? Dia cakap macam tu pula, itu anak murid macam mana ni? Jadi kalau kita tafsirkan macam tu, dia jadi payah lah. Sedangkan Al-Imam Tahawi ni ulama yang barakah ilmu dia, faham? Dan itu juga cara kita mentafsir. Ini termasuk juga bab akidah. Kita ada persoalan tentang masalah an-niza' baina sahabah. Ini salah satu masalah akidah yang Asy'ariyah berada di tengah dalam menangani isu pertelingkahan yang berlaku di antara sahabat, di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, di antara Sayyidatina Aisyah dengan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Maka ada berlaku sedikit kecil hati, misalnya daripada Sayyidina Aisyah terhadap Sayyidina Ali.
Antaranya dalam peristiwa hadisul ifk, kan? Hadisul ifk. Sehingga keluar daripada mulut Sayyidina Ali banyak lagi perempuan lain. Maksudnya Rasulullah boleh ceraikan saja Sayyidatina Aisyah, dan ada lagi perempuan lain misalnya. Jadi ada pergeseran di antara Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar, dan lain-lain lah. Jadi ini salah satu bab dalam akidah. Faham? Akidah. Maka Asy'ariyah adalah berada wasatan. Kita sebut banyak kali dah, Asy'ariyah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah al-wasat. Tidak seperti Rafidah, dan tidak juga seperti Nasibi, kan? Kalau Rafidah ini begitu sekali tidak suka pada sahabat sehingga menghukum kafir sahabat ni. Bukan sekadar tak suka, ada yang ghulu sampai tak kafir. Mereka kata lepas Nabi wafat ni tak sampai 10 orang sahaja sahabat yang kekal beriman. Punyalah teruk dia punya pegangan dia. Tak sampai 10. Sebanyak-banyak tu kira telah apa? Man yartadda minkum an dinihi, telah berpaling daripada agama Islam. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Umar. Itu yang kemuncak punya Syiah lah, Rafidah, Sina Asyar, Ismailiyah. Tidak juga Nasibiyah. Faham? Yang apa? Yang mereka ini nak bela sahabat dan berlawan dengan Syiah, kan? Tapi dia jadi berat sebelah pula. Begitu sekali nak mengalihkan orang, jangan ghulu, dia kata. Jangan ekstrim dalam mencintai Ahlul Bait. Jadi dia nak ajak orang supaya tidak bertindak demikian. Dia bawa kepada tak suka Ahlul Bait pula. Faham? Jadi tak seimbang, tak normal. Kita nak mengelakkan orang jatuh dalam akidah Syiah yang menganggap Imam 12 itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi. Faham? Mereka ada akidah Imam 12. Sebab tu dia ada mazhab dalam Syiah ni, dia panggil Isna Asyariyah, merujuk kepada Imam 12. Faham? Jadi Imam 12 ini juga merupakan asal usul Atromen 12. Ini kisah betul ni, bukan main. Macam mana tu? Atromen 12 asal usulnya Syiah. Atromen pun Syiah juga. Atromen tu kafir, bukan Syiah lagi. Ada cerita dia waktu lain. Jadi dalam masalah itu jadi tak seimbang, sampai bertindak alergi dengan Ahlul Bait. Asalkan siapa sahaja yang suka Ahlul Bait digelar Syiah, itu terlebih pula, faham? Mencintai Ahlul Bait adalah tuntutan agama, faham? Tuntutan agama. Qul ma, ayat ini, qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurbah. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, aku tidak menuntutmu, maksudnya kata pada umat, sebarang pahala, sebarang balasan, sebarang upah. Katakan kepada umatmu begitu, aku tak minta apa-apa upah, cuma yang aku minta al-mawaddata fil qurbah, iaitu mengasihi kaum kerabatku. Faham? So ayat ini adalah menjadi sandaran kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya hubbu alil bait itu adalah termasuk daripada iman, termasuk daripada ibadah yang kita diperbebankan bersikap demikian. Justru pada zaman Al-Imam Syafi'i, pada zaman kan kita dah sebutkan Umayyah, Abbasiyah ni semua, mereka menjadikan Ahlul Bait ni sasaran, jadikan musuh, kejar. Kalau zaman Umayyah itu dibunuh Ahlul Bait dalam peristiwa Karbala. Bukan sahaja tak suka, bunuh pula, faham? Yang dia bunuh tu siapa? Cucu Nabi, Husain. Itu kira orang tu memang tak ada hati betul lah. Bahkan satu hari dalam peristiwa Karbala tu di Iraq, seluruh keturunan Husain dibunuh, faham? Anak dia, cucu dia, apa semua dibunuh di Karbala.
Yang selamat seorang je, faham? Yang tak mati pada peristiwa seorang, dua orang saja. Dan dialah yang menjadi penerus keturunan Sayyidina Husain sampai hari ini. Kalau dia pun mati dalam peristiwa tu, maka keturunan Sayyidina Husain tak ada, faham? Yang ada hanya keturunan Sayyidina Hasan saja. Sebab tu Syiah menjadikan peristiwa Karbala sebagai peristiwa besar lah. Tapi meraihkannya dengan cara yang tak betul lah. Tapi kita tetap menganggap peristiwa itu adalah sejarah yang begitu kejam terhadap keluarga Nabi kan, cucu Nabi. Takkan disangka bunuh cucu Nabi. Yang bunuh tu bukan Rom, bukan Farsi. Yang bunuh tu orang Islam, faham? Kerajaan Umayyah. Jadi zaman Umayyah, zaman Abbasiyah ni memang dia orang buru Alawiyin. Jadi termasuk yang kena tempias ni adalah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mendiami Mesir, mendiami Yaman. Beliau telah ditangkap pada zaman Harun al-Rashid. Beliau telah ditangkap, dipasung, dibawa daripada Yaman, faham? Bawa ke Baghdad atas alasan menyokong Ahlul Bait. Ketika itu Ahlul Bait dianggap sebagai pemberontak. Jadi adalah orang-orang yang menistai Imam Syafi'i, mengatakan beliau ini pemberontak, dibawa. Dan kalaulah bukan kerana Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dan kerana kefasihan Imam Syafi'i, Syafi'i pun sekali dibunuh oleh khalifah, arahan khalifah lah pada waktu itu. Sehingga masyhur perkataan daripada Imam Syafi'i, laukana lafaz dia, laukana hubbu ahlil baiti rafidan, lebih kurang lah. Kalaulah laukana ar-rafdu hubba ahlil bait falyashhadis saqalani anni rafidu. Lebih kurang macam tu lafaz dia. Kalaulah mencintai ahlul bait seseorang itu dipanggil rafidah, maka hendaklah jin dan manusia menjadi saksi aku adalah rafidah, faham? Maksudnya kalau orang itu dipanggil rafidah hanya semata-mata dia tu cinta ahlul bait tanpa ada hulu ekstrim, maka aku lebih rela dipanggil rafidah sebagai nama bagi pencinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia berlaku ekstrim. Nasibi tak suka langsung, kutuk Sayyidina Ali pula. Yang Syiah ni kutuk sahabat. Dua-dua tak betul, faham? Jadi Asy'ariyah menjanjungi semua sahabat dan mencintai ahlul bait tanpa meletakkan lebih pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.